dalam video ini memberi banyak manfaat kepada Anda semua. Di dalam video ini kami mengupas topik tentang ketidakupayaan dalam kalangan kanak-kanak. Selamat menonton sesi soal jawab daripada kumpulan kami. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Miss Fahana dan juga rakan-rakan sekalian. Pada topik ini iaitu berkaitan dengan ketidakupayaan dalam kalangan kanak-kanak. Kami sekumpulan ingin membuat soal jawab tentang ketidakupayaan dalam kalangan kanak-kanak. Sebelum memulakan sesi soal jawab daripada kumpulan kami, saya ingin memperkenalkan diri saya dan juga ahli kumpulan saya. Nama saya Berusha Bernai, saya salah seorang pelajar daripada kos ECE dan dua lagi iaitu Sandra Monica dan juga Ida. Kami ingin membuat penjelasan tentang topik ini iaitu ketidakupayaan dalam kanak-kanak. Di dalam video ini kami ingin menjelaskan serba sedikit mengenai ketidakupayaan dalam kalangan kanak-kanak. Saya berharap agar video ini memberi manfaat kepada anda semua. Encik Indonesia boleh terangkan serba sedikit tentang pengenalan berkenaan dengan ketidakupayaan dalam kalangan kanak-kanak? Terima kasih kepada Cik Sandra atas persoalan yang anda ajukan kepada saya sebentar tadi. Okey, di sini saya akan menerangkan pengenalan yang ada di dalam topik ini. Pendidikan khas adalah satu program pengajaran yang direka bentuk memenuhi atau berpandukan ciri-ciri individu untuk memenuhi keperluan individu yang berpendidikan khas. Selain itu, maklumat utama pendidikan khas adalah untuk membangkitkan keupayaan dalam kanak-kanak yang berkeperluan khas. Tambahan pula, pengajarannya yang sengaja direka khas bercorakkan individu untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang berpendidikan khas. Seterusnya, pendidikan khas menyediakan peluang pengajaran yang tidak disediakan di dalam kurikulum biasa ataupun perkhidmatan sekolah biasa. Terima kasih atas penjelasan tentang pengenalan yang berkaitan ketidakupayaan dalam kalangan kanak-kanak sebentar itu tadi, Cik Indonesia. Selamat pagi Cik Sandra. Bolehkah Cik Sandra terangkan kepada saya beberapa jenis ketidakupayaan dalam kalangan kanak-kanak? Terima kasih kepada Cik Ida atas persoalan itu tadi. Sekarang saya akan terangkan beberapa jenis ketidakupayaan dalam kalangan kanak-kanak. Antaranya ialah sindrom Down, autism, palsi cerebral, hyperaktif, hypoaktif, cacat akal ringan, cacat akal berat, pintar cerdas, ADD ataupun ADHD. Terima kasih Cik Sandra atas penerangan sebentar tadi. Sekarang baru saya tahu jenis ketidakupayaan dalam kalangan kanak-kanak. Hai Cik Ida, bolehkah anda menerangkan saya maksud keperluan khas kerana saya kurang faham mengenai keperluan khas. Apakah maksud keperluan khas? Keperluan khas merujuk kepada kanak-kanak yang atas sebab atau yang memerlukan bantuan khas sokongan dan rangsangan. Kanak-kanak yang dirujuk di atas adalah kanak-kanak yang mengalami perkembangan yang lama dalam satu atau lebih daripada sebab yang berikut. Yang pertama adalah kecacatan akal, yang kedua kecacatan fizikal, yang ketiga kekurangan pendengaran, yang keempat kekurangan penglihatan, yang kelima gangguan pertuturan, dan yang keenam kesukaran dalam perkembangan sosial dan emosi. Cik Indonesia, apakah definisi yang ada dalam pendidikan khas kerana saya kurang jelas tentang keberadaan pendidikan khas yang diwujudkan di setengah sekolah? Terima kasih Cik Sandra kerana menanyakan saya beberapa soalan. Okey, di sini saya ingin menjawab persoalan Cik Sandra iaitu apakah definisi yang ada di dalam pendidikan khas. Okey, asas utama ataupun matlamat utama di dalam pendidikan khas ini adalah program yang sengaja dirancang untuk memenuhi keperluan mereka. Selain itu, program ini menggunakan teknik yang bersesuaian dengan murid-murid pendidikan khas, termasuklah menggunakan sumber dan juga peralatan yang bersesuaian dengan keperluan mereka. Saya
oleh Cik Sandra dan Cik Veronica tentang topik ketidakupayaan dalam kalangan kanak-kanak. Sangat jelas bagi saya dan saya memperoleh banyak maklumat daripada anda berdua. Di sini saya ingin Cik Sandra mengulas secara ringkas tentang kesimpulan topik ini. Terima kasih Cik Ida. Sekarang saya akan mengulaskan tentang kesimpulan secara ringkas berkaitan dengan topik ini. Kesimpulannya, terapi dalam pendidikan pemulihan khas merupakan aktiviti yang saling berkait dalam pembentukan insan yang bersepadu dan seimbang dari aspek jasmani, rohani, emosi, intelek dan sosial. Secara keseluruhannya, para guru harus didedahkan kepada aktiviti terapi bagi memantapkan lagi penyampaian pengajaran dan pembelajaran murid-murid keperluan khas.